أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, fa'lan annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ayat ni ada di dalam surah Muhammad ayat 19. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwaluddin ma'rifatullah. Ini duk perbahasa daripada golongan ulama. Setengah kata bukan hadis, tapi setengah kata hadis ni dhaif, dan setengah kata perkataan. Kebanyakan ulama kata awwaluddin ma'rifatullah ini ialah daripada perkataan ulama tasawuf. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanyakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpah hidayah, barakat, rahmat daripada Allah, boleh kita berhimpun di tempat yang paling sejarah, iaitu tempat belajar kita, dan di pagi yang paling mulia agak sama-sama kita berdoa dengan Allah. Kita semua ni berada di dalam hidayah, barakat, rahmat, dan kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah. Dan saya tidak lupa kepada ustaz kita, iaitu saya becek lama dengan dia, alas kita yang tidak mengizinkan kita bergaul, kepada ustaz kita Arfani, dan kepada ustaz-ustaz yang ramai-ramai yang saya banyak tidak kenal nama, dan seterusnya kepada adik-adik pelajar ni atau anak-anak pelajar semua ni. Mudah-mudahan kita di hari ni dibarakat, dimuliakan oleh Allah SWT di akhirat, mula di dunia sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Di dalam tajuk yang diberikan oleh ustaz kita di sini, iaitulah aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Kerana kalau kita tengok ilmu-ilmu yang banyak di dalam dunia ini, tak habis kita nak bilang ilmu. Tapi manakah ilmu yang paling penting
ilmu paling yang harga mahal, ilmu jadi raja segala ilmu mana? Kata Imam Ghazali rahimahullah, seorang alim di dalam ilmu segala bidang ilmu, dan dia karya kitab Ihya Ulumuddin ni hingga dunia semua ambil tahu kitab Imam Ghazali ni. Setengah-setengah orang puji kata kitab Ihya Ulumuddin ni duduk di bawah dagu Quran. Jadi sama dengan hadis Bukhari, dengan hadis Muslim, kitab-kitab duduk bawah dagu Quran belakang tu. Kerana sanad agama ni Al-Quran duduk nombor 1. Yang kedua, sanad agama hadis duduk nombor 2. Lepas tu karangi tulisan ulama dan tulisan ulama-ulama yang beramanah dengan ilmu dan beramal dengan ilmu ni, banyak benar-benar tulisan dia kita tak mampu nak baca habis. Tapi Imam Ghazali dia kata, Imam Ghazali ni seorang alim di dalam ilmu tasawuf. Tapi dia kata raja ilmu, ketua ilmu ni ialah ilmu akidah. Ilmu ni yang banyak. Dia nama ilmu usuluddin, nama ilmu tauhid, dan nama ilmu akidah, dan ilmu kalam pun dia panggil juga. Jadi semua ilmu tu tak boleh nak menjamin seorang mukallaf daripada neraka molekeh satu ilmu ni saja. Ani ulama buat kaji. Ilmu fiqh nak menjaminkan orang mukallaf daripada neraka tak boleh. Dan semua ilmu nak menjaminkan manusia lepas daripada neraka tak boleh. Tapi ilmu akidah ni boleh jaga orang mukallaf manakala kita faham ngerti ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kalau kita salah buku lain, berdosa buku fiqh semaya tak kena, berdosa buku tasawuf puasa tak kena, maka akhir-akhir dia boleh tubik daripada neraka. Mana satu ilmu ni saja boleh perakkan tubik daripada neraka. Ilmu lain tak boleh. Inilah nak kita tahu kata maha ilmu ni, dan penting kita pelajari dengan bui faham, sungoti faham. Dan saya ada tulis dengan gaduh-gaduh 2-3 lah ni untuk kita memahami dah hari ni dengan masa sejarah ni, iaitulah kita mari mempelajari di dalam satu ayat dan kita mari pelajari daripada satu hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Muhammad ayat 19, fa'lam, hendak tahulah kamu, yakni hendak yakin, tahu saja ilmu ni tidak memadai. Tahu kena bawa pergi kepada yakin masuk di dalam hati kita. Kerana ilmu yang bersangkut paut dengan hati dia panggil. Dia 3 ilmu hok maha. Orang panggil 3 ilmu ni ilmu ghaibiyah. Ilmu hok bahasa ghaib yang tak boleh nampak dengan mata kepala kita. 1, ilmu cara ketuhanan, ikatan hati kita yang bersangkut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil ilmu akidah. Akidah ni sifat hati kita yang hak bersangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil ilmu akidah. Kerana akidah ni
banyak hok melewing daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita nak misal nak adik-adik pelajar faham, kita kata upama dokong tu. Dokong hok semeh dengan dia gapo? Duku, lasak, duku air. Itu daun dia semeh dengan dokong. Kalaulah kita tak kenal sebenar-benar dokong, maka orang nak jual duku sana, orang nak jual duku air sana, orang nak jual lasak sana, dia lacak. Dia lacak dengan Quran, dia lacak dengan hadis. Kita terpengaruh kepada lacak dia tu, padahal akidah dia tidak bentuk dengan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok Mu'tazilah aling, Jabariyah aling, Mujassimah aling, Musabbihah aling, Qadariyah aling, tapi orang panggil melewing daripada garis atau pagar ahli sunnah wal jamaah. Hak tu yang paling kita takut. Satu pesan ni kepada adik-adik pelajar, buku ilmu ni jangan kita berguru dengan Facebook. Jangan kita berguru yang ada di dalam lain-lain tu. Hanya ilmu ni kita kena berguru talaki dengan tok guru hak kita ada di dapat kita ni. Ustaz-ustaz yang ada dalam kelas-kelas kita mesti kena talaki dengan tok guru. Apa? Berjumpa dengan tok guru. Mana alasan? Kata ilmu, semua ilmu tu kena talaki dengan tok guru, kena berjumpa dengan tok guru. Lebih-lebih lagi dalam ilmu akidah. Mari kita tengok satu hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis ni panjang. Saya nak rekas. Satu hari Umar di kalangan sahabat dengan Rasulullah duk berhimpun di dalam masjid. Dalam satu orang laki-laki yang janguk, yang hebat, pakaian putih, rambut sangat hitam, mari minta mendekati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala mari mendekati dengan Rasulullah, maka dia minta di Rasulullah pelaga lutut dengan Rasulullah. Orang laki-laki hak jangok sani, orang laki-laki hak pakai putih sani, mari pelagakan lutut dengan Rasulullah. Setengah kata ambil tangan tak paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala orang laki-laki sani letak tangan di atas paha Nabi, dia tanya, "Ya Rasulullah, fa akbirni anil iman." Cuba mai royak ke? Cuba cerita ke Rasulullah, apa iman? Ni hadis yang Jibril mari ajar Nabi tentang agama. Ulama ambil faham daripada hadis ni, serubah ilmu ni. Kita jaga, kita tak mau wissak dalam ilmu, mesti kita kena talaki dengan tok guru. Kalau kita ada dalam sekolah ni, kena talaki dengan tok guru yang ada di dalam kelas, dalam cikgu, dalam ustaz kita masing-masing. Tak faham, tanya. Habis tu di kalangan sahabat dengan Nabi. Manakala Nabi kecek satu-satu, sahabat tak faham, tanya selalu tu. Bertengok satu ketika Nabi dirayak sahabat, "Iza maradtum birriyadil jannah
Sahabatku, manakala mu lalu ke kebun-kebun syurga, farta'ung. Ulama tafsir, ajlisu, mu duduk. Jadi Nabi berkata dengan sahabat kata, sahabatku, manakala mu lalu ke kebun syurga, mu kena duduk. Sahabat di dalam Nabi dok ceramah, di dalam Nabi dok mengajar, dalam Nabi dok berayak, dalam Nabi dok bayar tu tak faham. Qila ya Rasulullah. Ni salah satu daripada sunnah kita mengaji kena ada tanya menanya. Soal musoal. Tengok ada hadis al-bahsu fil ilmi jihadun. Tanya menanya di dalam mengaji mengajar ni Allah beri pahala perasabilillah. Kita buat kita menakut ni pada ambil hak ni semuanya. Nak pahala perasabilillah ialah tanya menanya di dalam ilmu kita, talaki dengan ustaz, talaki dengan tok guru, tanya menanya hak kita tak faham. Tengok sahabat, manakala Rasulullah wayak satu hadis tak faham, qila ya Rasulullah. Macam mana kebun syurga Rasulullah? Benda tak ada pergi ni. Lalu Nabi qala, Nabi majalisul ilmin, setengah riwayat majlis ilmu. Ni kita ni majlis syurga. Kita bahaya daripada hadis hak Nabi tanya sahabat saat ni, hak sahabat tanya Nabi ni. Majlis kita ada di hari ni majlis syurga. Itu satu riwayat. Wa fi riwayatin ukhra Nabi kata halquz zikri, majlis kita duk berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Dia panggil majlis syurga juga. Ada pun majlis buah kosong, itu bukan dia. Ambil kursi tak dapat. Ambil makan ni tak resi. Ambil air cocok. Kecek buah orang kampung panggil. Tu bukan dia. Macam hak tu. Hak Nabi kata majlis syurga dua dalam hadis. Satu majlis ilmu. Yang kedua majlis zikir. Sekali kita ni kita mengaji hadis melekat penuh. Setengah harta sampai ke langit yang ketujuh. Melekat serenok. Melekat hak orang dunia tu temu majlis bagi kita ni panggil masuk. Mari. Tu panggil ilmu ghaibiyah. Hak sakut paut dengan ilmu tauhid tu. Ilmu hak gaib. Hak tak nampak dengan mata kepala, tapi benar ada cerak. Angin ni benar ada. Siapa dia nampak dengan mata? Tak nampak. Majlis syurga Nabi kata. Malaikat ada, Nabi kata. Pahala banyak kita dalam majlis ni, Nabi kata. Mesti kena ada. Tapi tak nampak dengan mata kepala. Tu ingat tu kelakuan sahabat. Kemudian Jibril tanya kata, fa'akbirni anil iman. Cuba royak buku email ni. Ya Rasulullah. Qala Nabi jawab, antu'mina billah. Mungkin yakin dengan Allah. Ni asah. Mari ayat tadi. Fa'lan annahu la ilaha illallah. Mungkin yakin Allah ada cerak, Allah ada sungguh. Maka ada Allah ni satu zat yang cukup, dia bersifat dengan sifat sempurna yang cukup. Tu Allah. Satu zat yang cukup dengan sifat kesempurnaan dan ternafi segala sifat kekurangan. Itu Allah. Lagi pula tidak berjihad di mana jihad, dan tidak bertepat di mana tepat. Inilah akidah
ahli sunnah wal jamaah. Orang panggil pegangnya sahabat dan pegangnya Nabi. Ahli sunnah, jalan hak Nabi sudah pegang dah. Jalan hak Nabi sudah amal dah. Wal jamaah, jalan hak Nabi sudah amal dah. Kita jangan wilakah daripada ni, jangan wilakah daripada pagak ahli sunnah. Begitulah muda kita semua ni, dia pilih ustaz-ustaz dan cikgu hak mengajar sini ni, ustaz-ustaz hak mengajar sini ni, orang panggil ustaz yang sudah makan, yang sudah mengamalkan ahli sunnah wal jamaah. Itu kita kena mengucap syukur dengan Allah dengan sebanyak-banyaknya, supaya kita Allah jaga kita tidak sesat daripada bab pegangnya. Kerana hari ni banyak ni yang mari ikut udara ni. Habis tu kita tengoklah kat udara ni, tapi jangan kita ambil ilmu kat udara ni. Hanya kalau kita dengar di dalam Facebook begitu tak faham, kena pergi rajak di tok guru kita yang kita pakai selalu dah. Itu yang pertama. Nabi jawab kata, buku iman ni ialah kena yakin dengan Allah. Ulama buat tarikh pula dah. Apa iman? Iman dia ada dua benda. Satu, iman pada lugah. Mutlaqut tasdik dia panggil. Semata-mata tasdik. Semata-mata jauh tu panggil iman pada lugah. Kita jauh dengan benda dunia, iman pada lugah. Jauh pada kerja buat kita, iman pada lugah. Mana kalau kita kerja ni, orang beri banyak mana sehari kalau kita jadi koli? 100. Maka kita beriman dengan 100 tu panggil iman pada lugah. Maka iman pada lugah ni untuk kita buat cari makan dunia hari-hari. Orang motong dia ada iman pada lugah. Orang menega dia ada iman pada lugah. Segala orang kerja buat hari-hari tu semua ada iman pada lugah. Maka ini kita tak ada nak lagi di situ. Iman hak nak-naknya at-tasdiq bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Hak ni anak. Kita yakin dengan hati dengan apa hak Nabi royak daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman pada lugah. Kita yakin kata Allah ni ada. Itu iman pada istilah. Kita yakin dengan apa hak Nabi royak. Allah ada. Ya. Allah sedia. Ya. Itu panggil iman pada istilah. Ni. Jadi iman pada istilah ni banyak dia royak mari. Setengah padanya al-iman ma'rifatun bil qalbi. Apa? Kenal dengan hati. Wa qaulun bil lisan, pandai kata dengan lidah. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan segala anggota. Itu panggil iman pada istilah. Sasarok dia panggil. Kalau itu kena jaga kita ni. Kena jaga ni. Ingat tu. Berapa orang ni kita berlaku ni? Tengah jam dah. Tapi setengah jam ni, kita dengar setengah jam ni, gapo nak mari kita dulu? Kerana benda hak tak nampak kita, ada dak hak tak nampak, malaikat tak nampak. Tapi malaikat ni adalah hal kita boleh ilmu. Ada seru hak tak nampak. Nak kosak kita, tambah boleh ilmu. Nama gapo? Syaitan. Setan dia mari ikut lutut kita. Mu tak lengah lagi kan? Tak itu kan?
Kita pecek, lutut, pecek. Dia naik ke mata. Nampak banyak orang ada hak bercelak di setan. Dia kita nak masuk tadi tu, nak masuk dalam dinding tu mula tu, setan buat dia kita tak nampak. Setengah setan ni mung nanti lesek minyak di lutut. Tu lengah lutut. Sewasa orang mu lesek minyak di pinggang. Tu sakit pinggang. Satu orang mu lesek embuh lecu di mulut. Tu kecek. Ada tak lagu tu? Ada dia. Tapi setengah hak ni hak bahaya. Lesek celok di mata. Tapi saya kata hak lesek celok di mata ni kurang bahaya. Ia jenera seorang dia aja. Hak bahaya hak setan lesek lencu. Kecil juga ngongeng. Tapi kita harap kata semua adik-adik pelajar ni tak ada benda lagu tu, insya-Allah dah. Tu nampak lega sikit dah. Allah. Habis itu. Turun pergi pula. Tak kalau Jibril tengok Nabi ni, apa Jibril kata, "Hai Rasulullah, mengoyak ime." Nabi jawab, "Antum minabillah." Mu kena yakin dengan Allah. Allah ada. Tidak berjihad di mana jihad. Allah ada. Tidak bertepat di mana tepat. Lepas tu ayat Quran mari dah ayat kayak gitu, kayak gini. Tu kena mengaji panjang tu. Ayat Quran dia ada dua pula. Ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Ada ayat Muhkamah, ada ayat Mutasabihah. Itu kena kita mengaji di ustaz masing-masing tu. Dia ingat molek tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi jawab, "Antum minabillah wa malaikatihi." Ini dasar akidah ni. Kena yakin dengan Allah dan kena yakin dengan malaikat. Nak tanya lagi ni. Malaikat ni lagu mana ni? Kalau tak tanya nak jerga ni. Malaikat ni mana lagu mana? Malaikat ni Allah SWT jadi daripada nur. Tidak jatuh. Tidak kongsa. Tak mengatur. Tak menyenguh. Itu malaikat. Lepas tu dia tak apa lagi. Dia tak diraka kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kata Allah dalam Quran. Sama sekali tidak diraka malaikat kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia buat, itu PA perangai malaikat. Kerana itu siapa dia nak masuk syurga, kena tiru PA perangai malaikat. Habis. Pertama, kita yakin dengan Allah. Yang kedua, kita yakin dengan para-para malaikat. Malaikat ni banyak, tak ada siapa dia habis tahu, malaikat Allah SWT. Tapi kalau kita kena tahu, 10 tu kena hafal hidup dalam kepala kita. Yang ketiga, Nabi jawab, wa kutubihi. Kena yakin dengan kitab. Kena yakin unek-unek hak turun mari dalam mahfuz tu panggil kitab.
Banyak mana semua ulama tengok kita ni? 104 buah. Semua kitab hak turun langit. Semenjak daripada Nabi Adam sampai ke Nabi kita, ulama beritahu pada kita, dia hurai kita 104 buah kitab. Dalam 104 buah kitab ni hak besar berapa buah? 4 buah saja. Satu bagi Nabi Musa. Yang kedua, Injil bagi Nabi Isa. Yang tiga, bagi Nabi Daud. Yang keempat, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak kita ni. Banyak mana ni? Quran hak Tuhan beri ke Nabi kita ni 30 juz kalau kira juz. Quran hak turun ke Nabi kalau kira juz 30 juz. Tapi kalau kira surah 114 surah. Dia masjid di Mekah dekat pondok saya ni, dia 114 putun dia. Masjid terbesar di dalam Asia kita. 114 putun sama banyak dengan surah Al-Quran 114. Kalau kita nak kira ayat, banyak. Beribu-ribu ayat, ni ribu, ni ratus, ni puluh, ni ayat. Itu bukan ittifaq juga. Ada bahasa ulama yang panjang. Kemudian semua kita hak turun langit tu, mari ada di dalam Quran 30 juz isi dia, undang-undang dia. Quran 30 juz tu mari mengandung di dalam Fatihatul Kitab kita dak baca tiap-tiap hari 7 ayat. Dan Fatihah tu mari mengandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim ni ada nama Allah banyak mana? 3,000 nama. Ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Bismillah ni ada 3 nama Allah. Tapi nama hak 3,000 tu mari terkandung isi dia di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Habis tu kita mengaji hadis pula. Siapa dia baca Bismillah di dalam hidup dia, amal dengan Bismillah, hidup dia barakah dan hidup dia amat hebat. Kalau dia nak tidur, baca 21 kali, setengah kata 41 kali. Orang nak karu tak boleh, jin nak karu tak boleh, manusia nak karu tak boleh. Itu karamat basmalah. Habis adik-adik semua, kalau takut kepada kenak-kenak manusia, kalau takut kepada kenak-kenak jin, amalah Bismillah dengan sebanyak mungkin di dalam hidup. Setengah-setengah Tok Guru kata, siapa dia payah mengaji. Mengaji benar. Mengapanya terlupa? Mengapanya terlupa? Cikgu royak hari ni, esok terlupa. Minta dia buat amal pagi-pagi lepas semaya subuh. Ni Rusia beri sikit. Lepas semaya subuh ada semaya, ambil aglah tak dapat. Dan mau baca basmalah 19 kali. Dan mau baca basmalah 19 kali sama banyak dengan huruf basmalah 19. Lepas tu dia meciuk dalam air. Orang ni payah lupa, dia ingat ilmu. Tapi syarat dia rajin. Kalau baca bismillah juga tapi malah tak nak buat agak tu. Ni hak kita. Kita ni ialah yang masuk dalam akidah juga. Wajib kita percaya dan wajib kita yakin kepada kita ni datang daripada Allah. La raiba fi, tak ada syak. Hudan lil muttaqin, jadi pelataran hidup bagi
orang yang beriman dengan Allah. Allah notis di awal dah. Jadi dasar iman ni, kitab ni. Berapa dah? Yakin dengan Allah, malaikat, kitab. Yang keempat, wa rusulihi. Kena yakin dengan Rasul. Sebanyak mana Rasul Tuhan ni? Rasul Tuhan ni ulama itawi kita 313 orang sahaja. Orang jadi Rasul daripada hak Allah hantar mari 313 satu kaum, 314 satu kaum, 315 satu kaum. Ini Rasul. Adapun Nabi, tak habis Nabi lah banyak malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia banyak Rasul dengan Nabi. Supaya kita duduk di dunia ni, tak nebel dengan tak meneh, banyak tak nebel. Tak meneh mungkin seorang je. Tak nebel mungkin banyak orang. Tu dunia pun. Jadi hak Allah ni, Rasul tu tak habis Nabi lah. Apa ni? Nabi tak habis Nabi lah banyak. Terlajar banyak. Tapi Rasul hak jadi Nabi ni, Nabi dan Rasul ni 313 satu kaum, 314 satu kaum, 315 satu kaum. Ya wajib kita beriman semua. Masuk dalam akidah iman juga. Yang kelima, wabil yaumin akhir, menyakin dengan ada hari balasan. Ada hari kiamat. Apa kiamat? Hari berdiri. Kamu dia kiamat ni ada dua alamat. Ada alamat kecil. Alamat kecil timbul habis dah. Masjid banyak, orang semaya tak ada. Alamat kiamat. Orang perempuan banyak, orang laki-laki sikit. Alamat kiamat. Nabi kata di akhir zaman ni, sekiranya orang perempuan 50 orang, orang laki-laki seorang, lebih berana lagi. Mana banyak orang perempuan ni setengah daripada alamat kiamat. Ni kena jaga. Kita dah di hujung dah ni. Kalau kita tengok dalam hadis, alamat kiamat hak kecil 100% dah timbul. Hak dok nantinya alamat kiamat hak besar 10. Kerana kita ni dok korong hak akhir dia panggil. Itu kena jaga-jaga kita. Rukun iman yang ke-6 ni jari orang boleh amal. Pandai baca ya. Rukun iman yang ke-6 ni kita kena yakin dengan apa hak berlaku, hak lepas dah, hak learning, hak tak siapa lagi. Lalu kok sengelai Allah, lalu kok kerana Allah. Ini akidah Ahlussunnah. Perbezaan dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah akidah dia benda molek semua Allah khandak. Ni akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah semua benda molek Allah khandak. Tapi kalau benda jahat Allah tak khandak. Ini akidah Mu'tazilah. Itu beza dia. We pandai beza sikit-sikit. Akidah Mu'tazilah pula, Allah tak ada sifat. Dia panggil Mu'attilah. Zat. Kuasa dengan zat. Tahu dengan zat. Mendengar dengan zat. Ini akidah Ahlussunnah, akidah Mu'tazilah ni. Kalau ni mari royak demo lagu tu, buat tu baik. Bukan Ahlussunnah lagu ni. Karena akidah Ahlussunnah, Allah bersifat dengan sifat yang sepenuh. Kedrak, iradat, ilmu, ayat hak kita duk ngaji hari-hari. Mu'tazilah ada. Ini beza. Ni antuk minabillah. Dan kita kena yakin dengan Allah, dan kena yakin dengan malaikat, yakin dengan kitab, yakin dengan Rasul, yakin kiamat, dan yakin dengan benda molek datang mari daripada Allah. Dia panggil qada molek, hak Allah juga. Ulama hurai kita mana qada molek? Iman dan taat. Siapa dia duduk dalam dua nama ni, orang ni duduk dalam qada molek.
iman penuh dalam hati dia, amal soleh penuh di dalam hidup dia, maka orang ni duduk di dalam qada Allah hak molek di atas dia. Pagi-pagi dia beriman, pagi-pagi dia ada amal soleh, petang dia berimeh, petang ada amal soleh, 24 jam dia ada imeh, ada amal soleh, maka dia ni alamat qada baik. Dan selagi ada qada jahat, hadis sunnah. Qada jahat ni ulama tafsir kufur dan maksiat. Duk dalam kufur dia, duk dalam maksiat dia, ini qada jahat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau itu kita berdoa kepada kita semua ni, we ada di dalam qada baik insya-Allah. Habis rukuk imej kat ni. Manakala habis rukuk imej ni, rumuknya tak boleh dikatakan iman, melainkan kena ada ni dasar tu. Kalau kata ya ayyuhallazina amanu, innallazina amanu, tunggu mayadih ni. Tak boleh nak kata iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, melainkan kena beri pun ni dasar saat ni. Kalau tak cukup ni dasar tu, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu ingat, kena yakin ni tu. Dalam ni tu kena yakin di hati kita. Dengan Allah kena yakin. Dengan takdir Allah kena yakin. Maka yakin ni tu dikata orang beriman. Kemudian Allah ni satu zat yang bersifat segala sifat kesempurnaan hak kita mengaji, wujud kidal bakal hingga akhir. Dan Allah ni ternafi segala sifat kekurangan, lemah, nyanyok, itu sifat kekurangan. Habis tak ada di Tuhan. Tu Allah. Lepas tu satu zat yang tidak berjirim berjising dan tidak bertepat di tempat mana-mana dan tidak berjihad di jihad mana-mana. Manakala kita mengaji dalam Quran, temu ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, apa pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap pada hadis dan ayat tersebut tadi? Ingat pendirian ahli sunnah wal jamaah terhadap pada hadis mutasabihah, ayat mutasabihah, beberapa huraian ulama. Pertama, para ulama kata tak boleh nak buat dalil ayat mutasabihah, hadis mutasabihah tentang akidah. Kerana ayat ni apa panggil ayat zanniyah. Ayat sama-sama makna, hadis sama-sama makna, tak boleh nak buat dalil bab pegangi. Lepas tu berdiri ahli sunnah dengan ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, wajib kena takwil. Tak boleh pakai zahir-zahir. Ada pun mazhab mujassimah, ayat Quran pakai zahir-zahir. Ada pun mujassimah dengan musabihah, ayat Quran hadis pakai zahir-zahir, tak boleh nak takwil. Itu akidah mujassimah dan musabihah. Hak takwil ni, hak wajib takwil ni berdiri ahli sunnah wal jamaah. Kalau ayat tidak takwil, hadis tak takwil, itu bukan tauhid ahli sunnah, yang panggil mujassimah dengan musabihah. Itu menjauhi. Jangan kita mempelajari tauhid itu. Kena belajar tauhid ahli sunnah wal jamaah, kena tegak dalam hidup kita di ustaz kita masing-masing. Kerana ustaz kita masing-masing semua ni ialah dia mengamalkan tauhid ahli sunnah wal jamaah, dan dia mempertahankan segala tauhid, nak melanakan ahli sunnah wal jamaah. Tengok, tak nak beza banyak. Ikhtiar usaha ahli sunnah wal jamaah sabit, tapi ikhtiar usaha tak boleh bekah. Mu'tazilah ikhtiar usaha sabit, tapi ikhtiar usaha boleh bekah. Itu Mu'tazilah. Beza dengan ahli sunnah, usaha ikhtiar Mu'tazilah ada, ahli sunnah ada, sepakat situ. Tapi
Ahli sunnah usaha dia tak boleh beri bekah. Allah beri bekah. Mu'tazilah tak usaha ikhtiar sabit bagi hamba dan hamba boleh beri bekah dengan ikhtiar usaha. Itu tauhid Mu'tazilah. Tu saya tu bagi banding sikit-sikit. Nawi dia mau beza ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Nawi beza ahli sunnah dengan Musabbihah dengan Mujassimah. Lebih kurang dengan rekas-rekas. Kemudian kita pergi dalam ilmu akidah ni, dia kena yakin. Muktabak yakin ni saya tulis dalam muzakirah tu ada 3. Dalam muzakirah saya tulis ni, saya hurai yakin ni ada 3. Kerana sebut dalam Quran yakin ni ada 3 kalimah dalam Quran. Kali itu muktabak yakin iman kita ni ada 3. Satu, ilmu yakin. Ilmu yakin ni orang panggil muktabak bawah sekali. Dia boleh surah, dia boleh takrir, ada dalil. Ni panggil muktabak ilmu yakin ada dalam Quran. Kalla lau ta'lamu ilmal yakin. Tengok dalam Quran tu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Suratul Takasur. Itu muktabak rendah sekali. Yakin muktabak yang tinggi sikit, ainul yakin. Mana? Summa la tarawunnaha ainal yakin. Tu duk nombor 2 yakin. Mana duk nombor 3? Hakul yakin. Inna hadza lahuwal hakul yakin. Suratul Waqiah. Lepas tu kita duk muktabak mana ni? Anak misawi gari 3 muktabak tu. Semua kita tahu dak kata Baitullah ada di Mekah. Tahu. Tu panggil ilmu yakin. Kita tahu kata Baitullah ada di Mekah. Ada dengan gambar dan model royak. Itu ilmu yakin. Lepas tu kita ada duit. Tak sah ajak gi siapa di Baitullah boleh tengok dekat. Itu ainul yakin. Lepas tu gi jamuh Baitullah hakul yakin. Tu misal koda-koda. So lagi misal. Dia. Kita tahu tak? Dia ada. Dia mulai main nampak dia. Itu ilmu yakin. Lepas tu ambil beli mari kita tengok. Ni bahu ni. Itu ainul yakin. Belah makan. Itu hakul yakin. Tu orang panggil muktabak iman kita. Pendek kata, kita kena bersungguh mempelajari ilmu ni supaya kita lepas daripada fardu ain ilmu ni. Iaitulah lepas ilmu fardu ain ni, kita yakin ke hati kita semua hak Quran ayat hadis ayat tu dengan tidak terkelip. Maka itu lepas fardu ain kita. Manakala lepas fardu ain kita, maka amal segala amal semua Tuhan terima saludah. Tapi kalau ilmu ni tak fan, maka ilmu semua tu tak boleh. Imam Ghazali kata satu perkataan dia dalam kitab dia, la tasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tak sah semua ibadat melainkan selepas daripada kenal Allah dia semua. Kalau tak kenal Allah, maka ibadat dia Tuhan ditolak habis. Inilah ilmu asah dalam hidup. Ilmu penting dalam hidup. Ilmu maha dalam hidup. Lebih-lebih lagi dunia subah maju ni sangat kita nak menguatkan di dalam akidah kita. Mudah-mudahan di dalam kita muzakarah di hari ni semua adik-adik pelajar dapat faham kerana saya royak dengan bahasa Melayu. Insya-Allah. Lepas tu saya nak royak sekat tu. Lepas tu ada mau nak tanya boleh. Lepas tu dia mau tengok saya tulis tu tak faham, saya ada terasa gitu. Lepas tu saya bubuh
cara-cara apa ni, rusia menerai hati itu. Ayat tawah. Nak ayat tawah. Sejak saya kerja. Bismillah. Bismillah. Sekarang kita tak bunyi. Katuh ni lu. Allah ya. Bismillah. Nah, ini mulai dah. Nah, sekarang sudah sampai masa untuk adik buat soalan. Nah, belum daripada kita nak. Nah, lepas tu kita rehat sebentar. Sebentar lagi Ustaz baru kita sambung sikit lagi. Nah, tengok masa di sini. Nah, InsyaAllah ini kita buat pertama. Nah, untuk adik yang kita dengar tadi berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Nah, boleh kita tanya dengan secara langsung ataupun dengan tulis surat. Nah, boleh nak tanya. Kalau nak tanya secara langsung pun Ustaz bagi mic itu payah dulu. Nah, kalau nak tanya cara bertulis pun boleh juga. Jangan tulis apa sih terus si bapa baca, walaupun bapa kita baca mana, Ustaz si baca sudah bahasa Melayu. Nah, kok bapa tulis bahasa Melayu, kita sengaja tulis bahasa lain lah. Nah, kalau kita nak tanya dengan bahasa tulis, nak tulis bahasa Melayu. Apa yang saya tulis? Kalau nak tanya dengan mulut, dengan suara pun boleh. Nah, boleh. Kalau ngaji dah di ustaz kita sini, hari ini kita ustaz usaha cari bapa kita ke sini untuk nak pulang seteru hak longgar-longgar tu kejap dia. Nah, terseri dah jadi longgar-longgar. Lebih lagi pelajar kelas 10 dah tubik dah. Kelas 9 pun belajar 5 bulan, lepas tu pergi mengajar pula. Nah, takut diroyak budak tak kena, maka Ustaz berharap boleh tanya bapa kita hari ini berkenaan dengan orang yang boleh masuk syurga ni. Satu kumpulan ni je, satu puak ni je, kecek mengundang mana? Ahli sunnah wal jamaah. Hak lain tak ada, suka bapa diroyak. Nak tanya apa ya? Lepas tu nak rehat. Rehat 10 minit, kita mari jumpa pula. Takut nak masuk tanah, nak masuk gapor ya. Ada tak? Ada. Nak main tak? Nak tulis?
Milo ni dia mau bagi bidaan. Tak ada ni tak. Tulis mari tulis. Apa Ustaz baca? Tulis dengan laki yang kata tu tak apa-apa. Duduk situ soalan kita. Ustaz bagi tulis. Lihat. Tak ada masa. Cepat. Ada nanti setelah. Tulis panjang soalan. Ada. Laki mana soalan ambil oi. Sagi mai. Ada dua soalan baru. Yang satu dia tanya, akidah Wahhabi ini boleh masuk surga ke tak? Oh, sedap. Dan yang kedua, ada ilmu tak ni, nak bangun tengah malam takut hantu. Dua soalan. Dia nak bangun semaya tapi takut hantu. Dua soalan. Kita dapat awal dua soalan. Kita sabar. Alhamdulillah, daripada pertanyaan demo perkara yang bahaya di dalam hidup kita ni banyak. Jadi kita mari dengar satu hadis. Satu ketika Nabi kata, riwayat pada kalangan sahabat, satastafriqu ala ummati ala salasina sab'ina firqah kulluhum finnar. Lagi akan berpecah belah umat aku kepada 73 puak. Nabi dah cerita kepada sahabat dia. Dalam hal Nabi dah cerita pada sahabat dia, dia kata lagi akan datang umat aku berpecah belah daripada siapa kepada hak 73 puak. Dalam hak 73 puak tu Nabi kata kulluhum finnar. Semua tu benih di dalam neraka Allah belaka-laka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lepas tu ulama dah urai mari Mu'tazilah tubik pula 20 puak. Khawarij tubik pula 20 puak. Syiah tubik pula bermacam-macam puak. Tu di dalam urai dalam hadis tu. Apa ni? Murji'ah
Tubik puak ke. Mana firqah Islam tu engkau tubik siapa 73 puak. Semua tu Nabi kata gi ke dalam neraka belaka. Illa firqatan wahidah, moleke satu puak saja hak lepas pada syurga. Lepas tu manakala satu puak lepas pada syurga, sahabat tanya, kila wa ma huwa ya Rasulullah, siapa dia tu? Hak satu puak pada syurga tu, siapa dia tu? Tu ambil pengerti hak tu. Lepas tu dia mau faham dah. Dia mau tanya saat ni. Faham hak Nabi jawab, bukan saya jawab. Dalam 73 puak tu Nabi kata semua masuk neraka illa firqatan wahidah, malaikat satu puak saja lepas pada syurga. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah? Manhum? Siapa dia hak lepas pada syurga tu? Nama gapo Anak cucu siapa dia kalau kita tanya ibu di luar kampung sikit, Nabi jawab, ana, saya, wa ashabi, dan orang wama ana, saya dan orang yang mengikut saya, iaitu sahabat. Setengah riwayat tu ahlus sunnah wal jamaah. Nabi jawab, hak satu puak masuk syurga tu ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, ahli hak berjalan kok jalan Nabi, hak duk berdengar kok jalan Nabi. Wal jamaah, dan hak duk berjalan kok jalan sahabat. Hak ni saja masuk syurga. Faham ada mau tanya nak ni? Faham tak? Ada dalam ni? Cukup lah. Jadi saja Nabi kata masuk syurga ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita dengan sebelah mana pun jangan lepas daripada pagar ahli sunnah. We duduk dalam gelung di dalam pagar ahli sunnah tu kena selalu dah. Lepas tu doa dengan Tuhan. Jadi harap buat kita semua ni duduk dalam pagar ahli sunnah belaka, insya-Allah dah. Tu nak sengoti tu. Apa tu baik ngajar kampung pun, nak ngajar ahli sunnah ni. Tu itu pertanyaan demo. Yang kedua pertanyaan adik-adik pelajar sani. Nak bangun malam takut ke hantu? Ustaz dah ajar ke tak suruh takut ke hantu? Apa kita takut apa ustaz tak ajar? Jadi kena takut Tuhan, jangan takut hantu. Tak gitu ya? Kalau takut ke hantu jadi lipat makna saat ni. Takkan? Kena takut ke Tuhan, jangan takut ke hantu. Siapa boleh nampak dah tu? Pandai takut ke apa? Takut benda tak nampak. Kamar dia kalau siapa dia takut benda ke hantu, wa amat ayat ni. Nak tidur kena baca ayat ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ingat lagu tak? Ingat klik aja tu. 3 kali baca nak tidur. Bangun tu rasa takut, baca pula. Kalau hantu dah ada, ya lagi iblis. Pada takut lagi. Bukan hantu lah. Dia tu kena ke hantu sendiri dah. Tu ayat takut ke hantu. Baca banyak wa may yattaqillah yaj'al lahu. Dan baca bismillah ni. Bismillah sani ni kalau siapa dia baca sekali, setan hancur supaya kita ambil timah tak tahapi. Kalau takut ke hantu baca bismillah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan kita takut hantu, kena takut pada Allah.
Tapi sebenar bukan demo takut ke hatu, demo malah nak bangun. Tu lebih kurang. Begitulah. Nah, 2 soalan, ada lagi banyak soalan babu. Tapi karena kita buat sementara, takut adik kita nak bangun, nak masuk tandas. Nah, nak geliat, nak ngatuk, kenapa ada, ada suka pun ada, hak paham molek pun ada, hak tak tahu pergi ke mana pun ada ni. Saya rasa hak tanya tu orang hak reti. Dia hak tak tanya tu je 2 lagi. Sama ada tak reti semua ataupun reti semua. Ustaz dah tak reti semua. Ada 2 perkara lagi. Hak tanya dia nak pergi sekat tak reti, dia tanya tu. Ustaz asal sebab tu kalau ada soalan ni, dia mau perhati, lepas tu dia reti. Kalau tak reti, dia tak reti nak tanya di awal. Maka Alhamdulillah kita buat sementara-nya, dia bangun, nak pergi pilihan, pergi ke apa, dalam masa 10 minit je. Nah, kita sama pula jam Ustaz ni sekarang dah ni. Nah, pukul 10.30 lu lagi ke mana? Ni pukul 10 20 minit ni, pukul 10.19 ni. Nah, kita dulu masa sikit je. Nah, terus pergi dah balik. Nah, sekadar tubik pergi masuk tandas, makan dah. Makan ringgit, makan berat, tak sampai lagi masa dia. Nah, insya-Allah. Nah, kita masa 10 minit. Nah, pukul 10.30 kita dah balik semua. Nah, buat sementaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak lagi ni. Kecil lagi tak?